Saya nak bacakan daripada kitab Fatwa Mufti Kerajaan Negeri Johor jilid yang kedua, iaitu Al-Allamah Datuk Syed Alawi bin Tahir Al-Haddad, juzuk yang kedua, muka surat 216, iaitu tentang perkara bubur Ashura. Soalannya dia soal jawab fatwa ni. Jadi soalannya tentang bubur Ashura. Ataupun saya ambil yang panjang sikit, 217 soal. Apa hukum membuat makanan yang dicampur daripada berbagai-bagai tumbuhan pada 10 Muharram tiap-tiap tahun yang dinamakan bubur Ashura? Kalau kawasan Johor dipanggil bubur Ashura, kalau kat Kelantan dipanggil sura, bubur sura. Sorry dah sebut dah sebut. Bezanya cuma kat Kelantan tambah sahaja, tambah sedikit apa, sedikit gula. Berapa banyak sedikitnya? Kalau bubur Ashuranya satu beg plastik 10 kilo punya beras, maka gulanya pun 10 kilo. Itu dia punya timbang dia. Sikit je. Baik. Macam mana lah? Rasa manis lah. Baik. Sambung. Bubur Ashura yang banyak diperbuat orang pada hari ini, adakah dituntut pada syarak? Kebanyakan orang memperbuat bersangka perbuatan itu sunnah. Sunnah ni dibuat dapat pahala, tinggal dapat tinggal tak ada apa-apalah. Adakah betul sunnah? Kerana Nabi Nuh alaihi salam ada memperbuat ketika baginda turun daripada bahteranya, selamat daripada taufan dan banjir. Adakah perkara ini sabit tetap pada syarak? Harap dapat fatwanya kerana perkara ini banyak berlaku. Mudah-mudahan dengan fatwa itu hilanglah syak dan sangka-sangka. Terima kasih. Jawab Mufti tersebut di dalam Hasyiah At-Tuhfah. Hasyiah At-Tuhfah. Ni kitab Arab lah. Muka surat 247, juzuk yang ketiga. Demikian. Disunatkan apa? Berluas-luas di atas anak-anak dan isteri pada hari Ashura, supaya diluaskan oleh Allah atasnya dalam sepanjang tahun, bagaimana yang tersebut dalam hadis hasan. Dan sesungguhnya telah menyebut oleh bukan seorang daripada rawi-rawi hadis bahawa mereka perawi hadis, bahawa mereka telah cuba didapati betul. Demikianlah perkataan Al-Kurdi ala ba fadal. Ibarah keterangan Al-Munawa fi syarhi syama'il telah datang dalam hadis, man wasi'a ala ayalihi yawma asyura'i wasi'allahu sanata kullaha. Artinya lebih kurang, barang siapa meluaskan atas anak-anak dan isterinya pada hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, nescaya Allah luaskan di atasnya sepanjang tahun. Hadis ini sekalipun segala jalan terimaannya itu dhaif, tetapi dengan sebab berhimpun setengahnya dengan yang lain telah jadi kuat, bahkan telah disahkan setengah daripada jalan itu oleh Az-Zainul Iraqi. Demikian juga Nasiruddin, dan disalahkan oleh Ibnul Jauzi yang telah menetapkan hadis itu hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis palsu. Kata Ibnul Jauzi ya. Ulama-ulama kata tak palsu, dhaif, tapi banyak. Adapun perkara yang telah berlaku heboh, iaitu sembahyang. Baik, yang tadi itu meluaskan belanja untuk isteri dan anak-anak. Allah Ta'ala luaskan baginya. Luaskan apa? Luaskan rezeki lah. Belanja lebih sikit. Kalau biasa yang saya sebut sebelum ni RM30 satu hari, contohlah makan RM30, maka lebihkan sikit. Kalau mampu, katalah RM60. Lagi mampu RM90. Tapi jangan pula banyak sangat beli sampai membazir. Dah dosa. 4 orang padan-padan lah. Beli makanan tu bilangannya sama. Untuk 4 orang punya, 4 pack.
Tapi harganya lain, harganya mahal sikit. Kalau biasa makan ikan cela kuning, ini makan ikan mahal sikit. Apa nama ni? Siakap 3 rasa ke, 4 rasa ke, 5 rasa. Kenapa sampai 5 rasa? Dia bukan masin manis masam aja, dia ada rasa marah, rasa geram, rasa gembira lah mudah-mudahan Contoh. Ataupun biasa masak ikan, hari tu masak udang. Tapi jangan lobster. Kenapa ustaz? Lobster tu udang juga tapi sepit. Itu dalam kitab haram. Haram ustaz. Nanti cerita. Itu nanti dalilnya kitab lain tak sempat malam ni. Ini Ashura lah. Ketam biasa ketam kecil. Ni beli ketam besar. Ketam apa dia panggil? Ketam bangkang. Ketam bangkang pula. Jangan sampai ketam bangkang. Kenapa ustaz? Itulah nak sebut. Tapi itulah saya kena jujur juga. Dalam kitab banyak sebut haram. Dia kalau nak yang mahal, macam mana ustaz? Kalau nak yang mahal, beli lain lah. Apa yang lain? Jangan seafood lah. Kambing ke, daging unta ke, yalah. Kalau nak mahal juga kan. Pasal seafood biasa yang kecil-kecil kan. Ni beli yang besar, tapi kena tahu juga hukum. Tandanya macam mana? Kalau yang ketam tu, dia ada yang satu alam, ada yang 2 alam. Kalau yang satu alam yang kat laut saja, dia ada kepak berenang itu kan belakang. Kalau yang tu hidup kat laut aja lah. Kalau kat atas kejap je, lama tak boleh, mati. Baik. Kemudian bahasa Arabnya saratan, tambangkang. Baik. Belangkas. Up sikit, belangkas. Saya tak makan belangkas, saya makan telurnya. Kalau telurnya tak apa. Tapi awak masak, awak bukan masak telur aja, awak masak dengan belangkas-belangkas sekali. Masalahnya. Memang awak makan telur aja, tapi tukang masak dengan belangkas-belangkasnya. Tak boleh Ustaz. Dalam kitab sebut haram. Telurnya tu boleh, tapi kena pisahkan dulu telurnya. Itu pun kalau makan telurnya tu pun macam pening-pening tu bahaya juga kalau bisa. Kalau ada racun kan. Ustaz ni semua tak boleh. Saya beritahu aja, nak makan juga je. Saya pun tak boleh buat apa. Baik, sambung balik 10 Ashura ni 10 Muharram. Jadi belanja lebih. Tu dari segi makanan, belanja lebih. Saya tak mampu lah Ustaz. Ada 2 cara kalau tak mampu, tapi nak juga buat meluaskan belanja. Yang pertama, biasa belanja RM30, hari tu lebihkan RM31. RM1 takkan tak mampu kan? Ataupun yang kedua, boleh juga hari sebelum dengan hari selepas kurangkan belanja, ataupun puasa. Puasa hari Tasu'a, hari 9 bulan, hari ni dah lepas 10 Muharram. Kalau ikut kalender, esok hari Sabtu, hari ni 9 hari bulan, hari Tasu'a, sunat puasa hari ni, dan juga esok 10 Muharram. Rasulullah suruh kita puasa 2 hari, 9 dan 10. Kalau dah terlepas hari ni, esok nak puasa 10 Ashura, tambah 11 hari bulan. Jadi gandingkan dengan 10 hari bulan. Kenapa kena gandingkan? Sebab kaum Yahudi, kaum Yahudi, Jews, dia juga puasa sempena Nabi Nuh alaihi salam, selamat daripada taufan dan banjir. Jadi Rasulullah kata kita lebih utama, aku lebih utama dengan Nuh, saudaranya. Jadi puasa 2 hari. Kalau tak mampu nak puasa 10 Ashura saja pun boleh. Tak mampu nak puasa 10 tak puasa pun boleh. Pasal apa? Sunat. Buat lagi bagus. Jadi ceritanya tadi, yang tak mampu tadi tambah RM1. Ataupun kalau nak buat double, RM60 belanja hari itu untuk makan, bincanglah dengan rumah, hari Jumaat hari ni kita makan bilis, nanti hari Ahad kita makan sardin, hari Sabtu tu 10 Muharram kita bedal mahal sikit, contohnya. Kalau susah nak masak,
KFC lah dengan McD lah, Pizza Hut lah apa kan. Mahal juga kan. Baik. Baik, sambung itu apa nama ni, ada hadisnya, luaskan belanja. Kalau puasa luaskan belanja waktu buka puasa. Tak ada masalah. Itu makanan. Dari segi pakaian pun boleh. Belikan pakaian baharu. Sama ada apa nama ni, tak kira lah pakaian basahan ke, pakaian untuk jalan ke dan sebagainya. Ataupun yang lain, barang kemas contoh. Itu bagus Ustaz, kaum ibu suka. Bagus Ustaz sebut mention benda ni. Ini yang ditunggu-tunggu. Inilah ustaz yang memahami kaum ibu. Sebab apa Ustaz? Emas pun makin naik Ustaz. Kalau tak beli sekarang nanti makin naik. Pandai pula tu. Itu dalilnya. Jadi itu pun dikira juga meluaskan belanja. Baik. Tapi anak-anak tak merasalah, isteri aja kan. Baik, sambung. Adapun perkara yang telah berlaku heboh, iaitu sembahyang, berbelanja melampaui, berhinai, memakai minyak, bercelak, masak bubur daripada bermacam-macam campuran dan lain-lain, kata syarih, pensyarah kitab itu, iaitu rekaan yang karut. Berkata ulama, bermula bercelak pada hari itu suatu bid'ah yang direka oleh orang-orang yang membunuh Sayyiduna Husain radhiyallahu an. Intiha. Hari ini khutbah tentang apa? Ajaran Syiah, ya tak? Jauhi ajaran Syiah. Jadi itu bid'ah yang apa nama ni, yang haram lah, yang sesat. Baik, jangan dibuat bercelak. Berkata Ibnu Al-Haji dalam kitabnya Al-Madkhal, demikian. Musim yang ketiga daripada musim-musim syar'i itu hari Ashura, bermula berluas-luas pada hari itu di atas anak, isteri dan keluarga dan anak-anak yatim. Kalau nak tambah anak yatim dan orang miskin, dan melebihkan nafkah daripada biasa, nafkah makanan, tempat tinggal, pakaian, dan bersedekah, semuanya itu disunatkan, disunatkan. Dan janganlah perkara itu jadi terlindung yang sampai tak tahu, tetapi dengan syarat tiada menjadikan keberatan, dan jangan jadi satu sunnah yang tak dapat tiada mesti diperbuatkan. Jangan kata sampai wajib lah, tidak, benda tu sunat sahaja. Istimewa jika ada ia daripada ahlul ilmi dan daripada mereka yang ia tempat ikutan orang ramai. Dan tiada bagi orang yang dahulu, yakni salaf, sahabat lah, satu makanan yang masyhur yang tak dapat tiada diperbuat pada hari itu, yang mesti dibuat. Hari itu mesti buat, tak ada. Bahkan setengah daripada ulama sengaja meninggalkan berbanyak belanja pada hari itu supaya mengingatkan bahawa berbelanja yang berlebihan pada hari itu tidak wajib. Jangan sampai membazir jadi haram. Biasa makan ikan selah, hari itu beli ikan selah juga tapi banyak. Pasal nak luaskan belanja, dia beli banyak dah, banyak tak habis dah. Bukan macam tu, beli cukup-cukup, sekira-kira boleh habis. Cuma benda tu yang mahal sikit, itu pun tak wajib. Adapun perbuatan mereka yang tertentu pada hari Ashura dengan menyembelih ayam dan lain-lain, dan memasak bubur daripada biji-bijian, tanam-tanaman dan lain-lain, itu maka orang salaf, sahabat, tiada memperbuat pada musim ini, tak ada buat. Dan mereka tidak tahu pun langsung pada memuliakan dia, yakni musim ini, melainkan dengan membanyakkan beribadat, bersedekah dan kebajikan. Tetapi mereka tidak membanyakkan makanan tetap sama. Kemudian berkata lagi Ibnul Haji, dan setengah daripada perkara-perkara yang mereka datangkan dengan rekaan pada hari itu, hari Ashura, ziarah kubur. Maka ziarah kubur pada hari ini semata-mata bid'ah, sama ada bagi lelaki dan perempuan. Maknanya kenapa ziarah hari ini? Sebab hari ini hari 10 Ashura, 10 Muharram. Tidak. Jangan niatkan macam tu. Nak ziarah kubur, niat ziarah sahaja semata-mata, tak ada sempena 10 Muharram. Dan setengah daripada bid'ah yang direka oleh perempuan-perempuan, kalau dia kata, saya kenapa awak ziarah kubur hari Sabtu? Pasal hari lain saya kerja, hari ni saya free. Tak apa. Bukan kerana 10 Ashura. Ni sunat ni, ziarah kubur, tak. Dan setengah daripada bid'ah yang direka oleh perempuan-perempuan pada hari itu masuk ke dalam Al-Jami'ul Atiq,
yakni masjid lama yang ada di negeri Mesir. Dan mereka berinai pada hari itu bagaimana rupa barang siapa tiada memperbuat seolah-olahnya tiada mendirikan hak Ashura. Dan mereka berfahaman kalau tak buat, ni kira tak menyambut Ashura. Macam tu tak boleh. Dan setengah rekaan itu bid'ah, perempuan membasuh benang katanya pada hari itu dan menguraikan segala kekusutannya dan dipintalkan dia dan diputihkan dia, disimpan dengan tujuan untuk menjahit kain kafan sehingga mereka, yakni Munkar dan Nakir itu, tiada datang kepada kafan yang dijahit dengan benang itu. Maka sangkaan itu dusta dan mengolok-olokkan agama Allah. Bagaimana diketahui dengan nyata. Ini biasa kat Malaysia macam tak adalah, tapi saya bacakan juga pasal Mufti Johor ada sebut. Dan setengah daripada rekaan pada hari itu mereka membeli ramuan ukuf-ukufan untuk diukuf asap kemenyan. Diasapkan dengan kemenyan lah, kemenyan yang wangi, bukan kemenyan yang tak wangi, kemenyan busuk, tak, kemenyan wangi. Barang siapa berukuf dengannya seolah-olah telah mengerjakan suatu buatan yang mulia, mereka sangka mesti buat dan ditaruh ramuan itu supaya kepada Ashura yang satu lagi. Dia kata ni mesti buat, tak boleh. Satu lagi sangkaan apabila diukufkan, diasapkan dengan kemenyan yang wangi itu dengannya, orang yang di dalam tahanannya nescaya lepas ia. Yang kena penjara lepas. Dan ukufan itu menyembuhkan apa-apa penyakit. Salah. Maka ini suatu perkara yang besar, berkendak kepada ada ajaran dan pertunjukan daripada yang mempunyai agama. Kena diajar, dibaiki, ditegahlah. Maka iaitu tiada apa-apa kenyataan di hadapan kita, melainkan itu suatu perkara yang salah yang mereka reka dengan sendiri. Jangan. Berkata Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Rahman, nama ulama Abdul Rahman Al-Maghribi Al-Hitab di dalam kitabnya bernama Mawahibul Jalil. Aku kata sesungguhnya telah ditanya akan Al-Hafiz Abdul Rahim Al-Iraqi Asy-Syafi'i daripada masalah makan ayam dan bubur pada hari Ashura, adakah harus atau haram? Jawabnya iaitu daripada bahagian perkara yang harus, boleh. Nak masak bubur Ashura tu boleh. Cuma jangan difaham mesti buat, tak buat tak boleh. Jadi wajib pula. Tak boleh, jangan macam tu. Dan jika disertakannya atas demikian itu dengan niat yang baik, maka iaitu masuk dalam bahagian perkara yang taat. Kenapa buat? Ini untuk memperingati kisah Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam. Maaf Nabi Nuh alaihissalam. Saya tersalah aja. Maaflah. Maklumlah, tak maksud. Itu sebab murid pun kena ada kitab juga. Baik. Jadi hanya nak menghayati, nak menghayati. Berkata lagi Al-Hafiz Al-Iraqi itu, dan telah disebutkan bahawasanya setengah daripada ulama yang semasa itu telah memfatwakan dengan haram. Ada ulama kata haram yang demikian pada hari Ashura, dan tiada disunatkan pada hari itu sesuatu yang lain daripada puasa. Ada ulama kata haram. Pasal apa? Takut itulah nanti timbul jadi wajib. Berkata Al-Hafiz itu, maka aku tanya daripadanya, tiba-tiba ulama yang memfatwakan itu daripada mereka yang mengikut fatwa Asy-Syaikh Taqiyuddin bin Taimiyah. Rupanya yang kata haram tu yang ikut fatwa Syekh Taqiyuddin bin Taimiyah, Ibn Taimiyah lah. Saya pun lihat fatwanya yang berkenaan yang demikian itu. Saya dapati Syekh Taqiyuddin itu telah ditanya daripada perkara-perkara berkenaan dengan hari Ashura, dan setengah daripada ditanyanya itu menyembelih ayam dan memasak bubur pada hari itu. Maka dijawab oleh Syekh Taqiyuddin, katanya iaitu tidak disunatkan pada hari itu, yakni Ashura, bahkan iaitu bid'ah yang tiada disyarakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada diperbuatnya dan juga sahabat-sahabatnya. Kemudian Syekh Taqiyuddin menyebut satu hadis daripada Abi Hurairah yang ada mengandungi menyuruh puasa berluas-luas pada hari itu di atas belanja-belanja isteri. Kalau belanja isteri-isteri boleh juga, ramai. Menghidupkan malamnya sembahyang padanya. Barang siapa mandi pada hari itu nescaya tiada sakit ia selama-lamanya.
melainkan sakit mati. Dan barang siapa bercelak pada hari itu, nescaya tiada sakit matanya sepanjang tahun itu. Kemudian Syekh Taqiyuddin ini berkata lagi, sesungguhnya telah diketahui bahawa tiada seorang pun daripada ulama Islam menamatkan kata sini dan tiada seorang pun daripada ulama hadis meriwayatkan satu hadis yang ada menyatakan sunnah mandi hari itu bercelak, berhinai-hinai, meluas-luas belanja, sembahyang, menghidupkan malamnya dan lain-lain lagi. Seumpama demikian itu daripada perkataan yang terkandung oleh hadis ini, dan terlebih hampir hadis yang sampai kepada saya berkenaan dengan hari Ashura itu ialah hadis yang meriwayatkan oleh Ibnu Uyainah daripada Muhammad bin Al-Muntashar, iaitu yang tadi kita baca, man wasi'a ala ahlihi lailata Ashura'i wasi'allahu alaihi sa'iras sanati. Artinya lebih kurang, barang siapa meluas-luaskan belanja di atas anak-anak isterinya lebih daripada biasa pada hari Ashura 10 Muharram, nescaya Allah Subhanahu wa taala luaskan di atas sepanjang tahunnya. Saya bacakan sampai habis, panjang tak apalah. Bukan selalu kan. Berkata Ibnu Al-Muntashar, ini perbezaan pendapat. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh kan. Berkata Ibnu Al-Muntashar, itu telah kami cuba selama 60 tahun. Cubanya tu bukan 6 jam, bukan 6 hari, bukan 6 tahun, 60 tahun, kata Ibnu Al-Muntashar. Maka kami dapati betul meluaskan belanja 10 Muharram tu Allah luaskan sepanjang tahun. Rezekinya itu dah 60 tahun kami cuba, kata Ibnu Muntashar. Bukan dia seorang, kami yang mengamai. Ya ustaz, cubalah, ulama dah cuba. Ulama dah test ni. Ini dipanggil mujarrab. Mujarrab tu apa? Telah dicuba, telah dites, berjaya. Bukan test dan tak berjaya. Ini test dan berjaya. Kemudian Syekh Taqiyuddin itu membantah di atas Ibnul Muntashar dalam hadis yang tersebut. Ini bantah-membantah. Kemudian berkata Al-Hafiz Al-Iraqi, sungguhnya telah jadi kepada aku tertib perkataan itu daripada seorang alim yang dipuji oleh sekalian sahabatnya, mengatakan ia seorang alim yang meliputi segala ilmu sunnah, dan katanya Syekh Taqiyuddin, tiada seorang pun daripada ulama Islam mensunatkan berluas-luas belanja di atas anak-anak isteri pada hari Ashura itu. Tiada sebenar yang betulnya, kata Ibn Taymiyah tu, ataupun Syekh Taqiyuddin bin Taymiyah tu, tiada sebenar. Sesungguhnya telah berkata dengan demikian oleh Umar bin Al-Khattab dan Jabir bin Abdullah dan Muhammad bin Al-Muntashar dan anaknya, dan Abu Az-Zubair Ibnu Zubair dan Syu'bah dan Yahya bin Sa'id dan Sufyan bin Uyainah dan lain-lain daripada ulama mutaakhirin. Yang kata boleh tu ramai. Meluaskan belanja dan puasa tu. Dan katanya Syekh Taqiyuddin, tiada seorang pun daripada ulama hadis meriwayatkan satu hadis yang ada menyatakan demikian itu, iaitu tidak betul. Tak betul. Bukan saya cakap ni, saya bacakan kitab. Kerana telah diriwayatkan demikian itu daripada ulama hadis dalam kitab-kitab mereka yang masyhur, ada dalam hadis. Seperti At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab, dan Ibnu Abdul Bar dalam Istazkar dan lain-lain lagi daripada ulama hadis. Dan katanya, kata Syekh Taqiyuddin tadi, tiada mereka itu menyebutkan pada demikian itu sunat daripada sahabat Rasulullah, maka yang itu tiada betul, salah juga. Itu sebab jangan pegang. Kerana telah meriwayatkan dia oleh Ibnu Abdul Bar di dalam Istazkar, kalau tak silap, daripada Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab dengan sandaran yang elok. Kemudian ia sebut daripada hadis Syu'bah daripada Ibnu Zubair daripada Jabir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man wasi'a ala nafsihi wa ahlihi yauma Ashura'i wasi'allahu alaihi sa'ira sanatin. Artinya lebih kurang, saya telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meluaskan belanja lebih daripada biasa di atas dirinya dan anak-anak isterinya pada hari Ashura 10 Muharram, esok hari Sabtu,
Nescaya Allah Subhanahu wa taala luaskan atasnya sepanjang tahun. Berkata Jabir, telah kami cubakan dia, ni kata Jabir pula, maka kami dapati betul. Dites lagi betul. Dan Ibnu Az-Zubair berkata seperti itu juga. Ibnu Az-Zubair pun kata betul, dah dites. Dan juga Syu'bah pun kata macam tu. Ramai ulama dah test lah. Tak nak test ke? Rugilah. Telah meriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam Istazkar, kalau tak silap, dan lelaki yang meriwayatkan itu ialah lelaki yang terpakai dalam kitab-kitab hadis sahih. Kemudian ia sebut daripada hadis Ibnu Mas'ud seumpamanya juga, dan katanya telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir. Kemudian ia sebut hadis Ibnu Mas'ud dari sandaran lain, tambah di dalamnya dengan ana dhaminu lahu kullu dirhamin yunfiqu yauma asyura'i yuridu bihi ma indallahi hasiba bisab'a mi'ati alfin fi sabilillahi wa kana indallahi aktsaru thawaban mimman fis samawati wal ardi wa man tasaddaqa fi yaumi asyura'i fakannama tasaddaqa ala dzurriyyati adama salawatullahi alaihi wasallamuhu. Artinya lebih kurang, kata siapa ni, hadis Ibnu Mas'ud, aku tanggung bagi tiap-tiap satu dirham yang dibelanjakan bagi hari Asyura, yang ia berkehendak dengannya akan pahala-pahala di sisi Allah, dikirakan dengan 700,000 pada sabilullah, jalan Allah. Dan adalah di sisi Allah terlebih banyak pahala daripada mereka yang di atas 7 petala langit dan bumi, malaikat lah. Dan barang siapa bersedekah pada hari Asyura, seolah-olahnya ia telah bersedekah di atas kalian cucu Adam salawatullah wassalam. Ya Allah ya Rabbi karim. Berkata Ibnu Asakir, hadis Ibnu Mas'ud dengan tambahan itu satu hadis yang pelik sangat. Berkata Al-Iraqi, iaitu hadis mungkar. Kemudian berkata Al-Hafiz Al-Iraqi, hendaklah diketahui adalah hadis Ibnu Mas'ud pada menyatakan berluas itu tiada tersebut dalam kitab-kitab hadis. Yang 6, dan janganlah terpedaya dengan sebab Ibnul Athir ada menyebutkan dalam Jami'ul Usul, kerana demikian itu salah yang pelik. Kata ulama kata ni pelik ni hadis ni. Berkata Al-Iraqi, seolah-olah kitab ini, yakni kitab Jami'ul Usul, tiada diperhaluskan dan diselidik kerana banyak di dalamnya tersalah. Dan yang terlebih pelik daripada itu, bahawa saudaranya telah menyebut dalam kitabnya yang diringkaskan daripada Jami'ul Usul itu hadis ini, dan telah ditanda atasnya oleh Allamah Al-Bukhari dan Muslim itu satu kesalahan yang keji daripada keduanya. Disebutkan ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi itu satu kesalahan, yakni Ibnul Athir dan saudaranya, kesalahan daripada Ibnul Athir dan saudaranya. Padahal hadis itu tiada tersebut sama sekali dalam kitab-kitab hadis yang 6. Kemudian ia sebut daripada hadis Abi Hurairah, hadis Jabir yang terdahulu, dan katanya telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'abu. Kemudian ia sebut hadis Abi Hurairah yang telah lalu, disebutkan dia oleh Ibnu Taimiyah, dan berkata ia bahawa Ibnul Jauzi telah menyebut hadis itu, yakni hadis Abi Hurairah, dalam bahagian hadis-hadis maudhu', hadis palsu. Itu kata Ibnul Jauzi kata hadis itu palsu, dan berkata ini satu hadis yang tiada syak orang yang berakal pada rekaannya. Dan telah berkata Ibnu Taimiyah, tiada harus, yakni haram berkata perkataan semacam ini, hadis Abi Hurairah, oleh seorang mukmin pun, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni perdebatan. Ibnu Taimiyah kata ni hadis ni tak ada. Kemudian berkata Al-Iraqi, adalah yang sebenar itu ialah perkataan yang telah dikatakan oleh Ibnul Jauzi dan Ibnu Taimiyah, iaitu maudhu'. Kemudian ia sebut hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umar seumpama hadis Jabir yang telah lalu sebutannya. Kemudian berkata inilah dia yang telah sampai kepada kami daripada hadis-hadis marfu' yang diangkat, dan terlebih sahnya ialah hadis Jabir daripada sandaran yang pertama. Kemudian ia meriwayat dengan sandarannya sendiri daripada Umar bin Al-Khattab, terhenti setakatnya. Apa hadisnya? Man wasi'a ala ahlihi yauma asyura'i wasi'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Artinya barang siapa meluaskan di atas ahlinya pada malam Asyura, nescaya diluaskan di atasnya. Kalau malam yauma ni hari, bukan malam. Arabnya yauma, yang bahasa Melayunya malam ni, silap ni. Yauma hari,
diluaskan atasnya oleh Allah sepanjang tahun. Berkata Yahya bin Sa'id, telah kami cuba demikian itu, maka kami dapati betul. Jadi hadisnya pendek sahaja, yang tambahan tadi tak. Berkata ia adalah sandarannya itu bagus. Hingga di sini ringkasan daripada risalah karangan Al-Hafiz Al-Iraqi, dan menyebut As-Sakhawi daripada Al-Iraqi dalam kitab amalinya. Katanya sandaran hadis Jabir yang disebutkan dalam Al-Istazkar itu ialah di atas syarat Muslim. Saya kata Abu Abdullah bin Muhammad Al-Maghribi Al-Hittab, sesungguhnya diketahui daripada perkataan-perkataan ini bahawa tiada didapati bersyarat di atas suatu daripada perkara-perkara yang dikatakan pada hari Ashura lain daripada puasa dan berluas-luas di atas anak-anak isteri. Sesungguhnya telah meriwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam hadis daripada hadis Ibnu Abbas, keadaannya diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya lebih kurang, barang siapa bercelak pada hari Ashura dengan batu celak yang bernama Athmad, nescaya tiada sakit matanya selama-lamanya. Berkata Al-Hakim, hadis ini hadis mungkar, salah. Berkata Ibnu Hajar, iaitu maudhu', palsu, dan Ibnu Al-Jauzi telah memasukkan dia dalam bahagian hadis-hadis maudhu' juga. Berkata Al-Hakim, bercelak pada hari Ashura itu tiada dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu hadis, bukan, dan iaitu bid'ah yang direkakan dia oleh mereka-mereka yang membunuh Sayyidina Al-Husain. Demikianlah kata As-Sakhawi dalam kitabnya bernama Maqasidul Hasanah. Panjang tu Ustaz. Ini cara perbahasannya. Kesimpulan, belum habis, belum. Maka daripada kenyataan yang di atas ini, nyatalah yang disunat dan dituntut bersyarak hari Ashura 10 Muharram itu dua perkara sahaja, iaitu puasa dan meluaskan belanja-belanja lebih daripada biasa di atas ahlinya. Maka yang lainnya daripada dua perkara itu, seperti bercelak, berhinai, memasak bubur dan lain-lain itu, iaitu tiada disunatkan tentang berkenaan dengan hari itu, bahkan iaitu semata-mata bid'ah yang direka-reka oleh mereka yang tiada padanya pengetahuan agama. Kalau nak buat juga yang bubur Ashura, jangan niat benda tu sunnah, niat menghayati amalan Nabi Nuh AS sahaja. Baik, itu cara perbahasan. Mufti pun pegang kitab. Takkan yang bukan mufti berani tak pegang kitab. Ni hukumnya ni, hukumnya ni. Kitab apa Ustaz? Jangan tanya-tanya macam Bani Israel. Umumnya macam Bani Israel pula. Ya tak? Kita nak tanya pasal apa? Nak kepastian. Makan jangan sebarang makan, minum jangan minum. Cakap jangan sebarang cakap. Takkan perkara agama boleh sebarang-barang. Ya tak? Ini saya dapat di WhatsApp. Ya, tak kira lah WhatsApp ke apa. Ada kitabnya tak? Ni saya pun akan bagi imam juga ni beberapa WhatsApp amalan-amalan pada hari Ashura berserta kitabnya, muka suratnya. Boleh semak sekali. Baik. Nanti boleh minta pada imam Selain daripada berpuasa dan juga berbelanja luas, amalan bacaan pada hari Ashura yang dianjurkan ialah kenapa Ustaz tak foto state je? Foto state kadang awak tak jaga, tak hilang mana-mana. Letak kat dashboard kereta, lepas tu entah anak buat main apa, dah hilang. Masalahnya benda tu ada nama Allah. Nanti awak yang berdosa. Jadi pergi kat handset kan tak hilang kan. Habis ada nama Allah, handset bawa tandas. Awak bawa handset, awak baca kat dalam tandas ke? Tak kan. Kalau masuk tandas kan awak matikan, padam. Tak dosa lah. Baik, bacaan hari Ashura tersebut lagi di dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabi. Kitab Mujarrabat ni asalnya kitab doa-doa, kitab selain doa ada kitab apa tu dalam tu, ilmu tentang tapi kebanyakannya doa lah. Tetapi ada juga tentang perubatan. Al-Kabir Al-Musamma bi Fathil Malikil Majid. Bagi al-muallif, ni nama dia, Syekh Ahmad Ad-Dairabi, cetakan 2004, muka surat 94, baris 2 dari bawah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca ayat ini 7 kali Ustaz? 70 kali. Ingat 7 kali tak? 70. Alah, tak panjang sangat. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 10 saat aja.
10 saat kali 70, 700 saat. 700 saat tu lebih kurang berapa minit lah, 7 minit, 10 minit lah lebih kurang. Dan cukuplah aku hanya Allah bagi segala keperluanku, dan sebaik-baik tempat berserah, sebaik-baik tuan dan sebaik-baik penolong. Itu makna dia. Dah baca 70 kali, kemudian dibaca ayat ini. Subhanallah. Subhanallah Ustaz ada. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilma wa mablaghar ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Subhanallahi adada syaf'i wal watr wa adada kalimatillahi tammati kulliha as'aluka salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dibaca berapa kali? 70 kali. 7 kali. Oh, ini 7 kali. Yalah. Awak ni dengarlah dulu. Maknanya Maha suci Allah, aku ucap subhanallah sepenuh-penuh. Sepenuh-penuh sebanyak mana? Sepenuh-penuh timbangan mizan di hari kiamat, sejauh-jauh pengetahuan Allah Ta'ala, yakni tiada penghujung, sehabis-habis redha, tiada penghujung, seberat-berat arash, banyaknya sukar dikira, tiada suatu pun tempat berlindung dan tiada suatu pun tempat selamat dari azab siksa Allah, melainkan hanya kepada Allah jualah tempat kembali. Aku ucap Maha suci Allah sebanyak mana? Sebanyak bilangan angka genap dan angka ganjil, tiada penghujung, dan sebanyak-banyak kalimah Allah, yakni kata-kata Allah yang tiada berhuruf dan suara, mula dan akhir, yang sempurna sekaliannya. Aku mohon kepadamu ya Allah keselamatan, wahai Tuhan sebaik-baik yang mengurnia rahmat, tiada daya meninggalkan maksiat dan tiada kekuasaan mengerjakan ketaatan melainkan dengan Allah, yakni Allah yang gerakkan dan jadikan segala-galanya yang maha tinggi lagi maha besar. Yang cukuplah aku hanya Allah bagi segala keperluan aku, dan sebaik-baik tempat berserah, sebaik-baik tuan dan sebaik-baik penolong. Barang dicucuri rahmat dan sejahtera, apalah kiranya ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekaliannya. Apa kelebihan Ustaz baca ni? Jika dibaca doa ini pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram, esok hari Sabtu, nescaya ikut kalender, kena sebut tu ikut kalender. Nescaya tiada mati pada demikian tahun itu. Tak mati. Tahun depan baca lagi. Kalau tiap-tiap tahun baca habis tak mati-matilah. Dan jika sudah hampir ajalnya, nescaya tiada diberi taufik bagi membaca akan dia. Selalu baca. Tahun tu tak tahulah kenapa, lupalah, ada busy lah apa lah. Ada je lah halnya. Semalam 10 Muharram ya Allah, aku tak baca. Kalau macam tu saya tak nak baca langsung Ustaz. Jadi selamat. Janganlah, ni kelebihan, ya tak? Itu sebab orang dulu kadang dia boleh tahu, ni aku ni, dia macam tahu ada tanda-tanda, ya tak? Ni antara salah satunya. Ada yang lain juga cara. Biasanya kita baca tapi hari tu tak baca, contohnya kan. Ada, itu yang harian. Amalan harian pun ada. Yang ini amalan tahunan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, janganlah kerana macam tu takut pula nak baca, jangan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama, dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan. Nanti saya forward pada imam, yang lain boleh minta dengan imam lah. Jadi kena buat baik dengan imam. Buat jahat imam tak suka, tak payah, minta dengan Ustaz Adil. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.